Ikatan dan simpulan ni adalah salah satu silibus dalam unit co-curriculum lah, unit beruniform kalau ikutkan. Dan dalam KSSM sekarang pun, dalam PDPR, dalam pembelajaran sekarang pun dah diterapkan dalam subjek PJPK pun ada. Okey, jadi jom kita teruskan. Yang minggu lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan ikatan yang pertama, yang paling asas. Saya rasa budak sekolah rendah pun dah belajar ikatan ni, iaitu ikatan buku sila. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Ikatan buku sila, anda hanya ingat, perlu ingat dia punya lagu kan. Okey, bila kita pegang tali tu, kita ingat lagu dia, kanan, atas, kiri, kemudian masuk, yang atas tu masuk, kemudian kiri, atas, kanan pun masuk juga. Okey, dan tarik. Okey, ini adalah ikatan buku sila. Okey, jangan sayang. Okey itu adalah ikatan buku sila. Okey, ikatan buku sila ni saya dah bagi tahu dia adalah untuk menyambungkan dua jenis tali dan yang mempunyai saiz yang samalah. Okey, sama jenis dan sama saiz. Dia boleh sambungkan dua tali. Okey, dan dalam masa yang sama sebenarnya ikatan buku sila ni boleh dibuka dengan cepatlah. Cara dia macam tu, tarik dan kita lurutkan saja. Okey, dia dah terlepas lah. Okey, itu buku sila yang kebanyakannya memang banyak digunakan dalam bantuan pertolongan cemas ataupun bantu mula. Okey, sebabnya kalau kita ikatkan kain anduh tu kita nak pakai balik. Jadi cara dia kalau kita ikat mati, kita terpaksa potong kalau tak boleh nak buka balik. Jadi dengan ikatan buku sila ni macam saya tunjukkan tadi, dia boleh terus buka dengan mudah. Okey, itu adalah buku sila. Okey, kemudian ikatan yang kedua kita belajar minggu lepas, iaitu simpul manuk. Simpul manuk saya dah tunjukkan dua cara. Satu cara dengan menggunakan kaedah gelung, dan satu lagi menggunakan lilitan lah kalau pada tiang pokok dan sebagainya. Okey, kalau sekadar pancang pagar yang rendah, kita boleh menggunakan gelung sebab kita boleh masukkan. Cara dia macam ni kan, saya tunjuk. Okey, dua gelung, kemudian kita masukkan dalam pagar tadi, tiang pagar contohnya. Okey, ini adalah simpul manuk. Okey, simpul manuk ni nak memulakan ikatan lah. Nak memulakan ikatan. Contohnya kita nak buat pagar. Jadi permulaan ikatan tali tu kita menggunakan simpul manuk. Okey, itu simpul manuk. Dia ada dua kaedah tadi. Dan satu lagi kaedah belit lah. Okey, jadi seterusnya yang selain daripada tu, kegunaan tadi, simpul manuk tadi, kita nak mulakan ikatan ataupun kita nak ikat benda-benda yang licin. Contohnya botol air, tiang besi yang licin. Okey, dia memang boleh grip lah. Memang kemas. Okey, yang tu dua. Kemudian saya ada tunjukkan ikatan yang ketiga minggu lepas, iaitu angka 8. Angka 8 sangat-sangat mudah. Okey, buat macam ni je. Satu pendek, satu panjang tu sebab biasanya kita nak mula ikatan lah. Kemudian kita pusing saja. 1, 2. Okey, 2 kali pusing dan terus yang ni masukkan dalam. Okey, terus siap. Yang ni angka 8. Okey. Ataupun figure of 8 ke apa ke, angka 8 lah. Okey, itu angka 8. Apa kegunaan angka 8 ni? Untuk contohnya kalau biasa kita ada tali dekat hujung ni, macam ni saya dah selotip lah. Katalah tak ada selotip, kita boleh menggunakan angka 8 ni untuk mengelakkan tali tu daripada terburai. Okey, simpul balak sekali kan. Okey, simpul balak pun mudah saja. Okey, bila kita dah belit, kita dah buat ikatan simpul manuk kan. Bila kita dah buat manuk tu, okey, kita dah buat manuk yang ni yang kaedah belit. Okey, bila kita dah buat manuk ni, okey, kemudian kita nak kemaskan supaya dia tak terlepas. Okey, baki ni adalah kita buat lilit balak. Okey, lilit balak ni mudah je. Lilit saja, lilit dekat tali yang sama tu, lilit. Itu dinamakan lilit balak. Jadi dia memang takkan terbuka lah. Bila kita tarik ni, sekemas-kemasnya dia takkan terbuka. Okey, jadi itu 4 ikatan yang minggu lepas saya dah ajar.
minggu ni kita ada 3 lagi ikatan, iaitu saya nak ajar bunga geti. Okey, bunga geti dia ada 2, bunga geti berganda dan juga simpul pulih. Okey. So kita nak pergi kepada bunga geti dulu. Okey, bunga geti ni tadi kita dah belajar buku sila. Buku sila ni nak menyambungkan 2 tali. Okey, nak menyambungkan 2 tali yang sama jenis dan sama saiz. Okey, berbeza sikit dengan bunga geti. Bunga geti ni adalah fungsi dia untuk menyambungkan 2 tali yang berlainan saiz dan berlainan jenis. Okey, untuk sambungkan 2 tali. Okey, jadi bunga geti adalah untuk sambungkan 2 tali. Okey, caranya mudah saja. Kita nak sambung 2 tali, so mesti kita akan pakai hujung, betul? Okey, jadi hujung ni cikgu buat macam ni. Okey. Kemudian yang satu lagi tali yang berlainan saiz tadi ataupun berlainan jenis tadi, tak kiralah nak pakai tali tangsi ke ataupun tali ni dengan tali rapia ke, tak kisah. Okey, untuk bunga geti ni dia boleh sambungkan semua jenis tali. 2 jenis tali yang berbeza saiz. Kalau jenis tali yang sama saiz dan sama jenis, kita boleh guna ikatan buku sila. Okey, tapi kalau berlainan saiz dan berlainan jenis, kita kena guna bunga geti sebab dia akan jadi lebih kemas dan tidak loose lah. Okey, jom cara dia macam ni. Kita buat satu gelung. Okey, ni penghujung kan, hujung tali ni kita buat gelung. Okey, yang satu lagi ni, okey, yang satu lagi ni cikgu masukkan daripada depan kan. Masukkan daripada depan. Okey, tarik. Kemudian lalu bawah ni dan naikkan atas ni. Naikkan atas ni. Boleh nampak dia macam tu je. Okey, nanti saya akan tunjukkan cara yang lebih mudah. Okey, dan kita bila pusing ni, kita akan lalukan dekat sini. Bawah tali ni bawah tali ni. Okey, nampak satu tali ni dia akan lalu kok sebelah sana dan satu lagi arah yang berlainan. Okey, dia akan keluar arah yang berlainan. Okey, siaplah. Ini adalah nampak tak? Okey, ini adalah bunga geti. Kalau kita nampak tak ujung dia ni? Okey, satu keluar ikut sini, satu lagi dia akan keluar ikut belakang. Okey, ini bunga geti. Dia berbeza dengan buku sila tadi. Kalau buku sila dia akan keluar arah yang sama. Okey, jadi saya nak tunjukkan cara yang lebih mudah. Mungkin cikgu pening sikit macam mana nak buat. Okey, cara mudah dia, kita buat dulu buku sila. Dah ingat kan buku sila? Kanan atas kiri masuk, kiri atas kanan masuk. Betul? Ini buku sila. Nampak buku sila beza dia buku sila dengan bunga geti. Okey, beza buku sila dengan bunga geti. Dia keluar dekat yang sama. 2 ni keluar gelung sama, 2 lagi pun keluar dekat yang tempat sama. Kalau bunga geti tadi berbeza. Jadi macam mana daripada buku sila ni cikgu nak ubah biar jadi bunga geti? Okey, mudah saja cikgu. Saya tunjukkan. Kita ambil yang tali yang halus, tali yang tak sama ni. Okey, cikgu just pusingkan. Nampak tak? Tadi dia duduk macam ni. Cikgu perlu pusingkan dia. Okey? Boleh saya ulang balik. Pusing, okey? Pusingkan dia. Nampak Dia akan jadi twist dah. Tadi dia sama. Sekarang ni kita twistkan dia. Okey. Bila kita dah twist ni, okey, kita loosekan sikit. Okey, bila kita dah twist ni, kita akan keluarkan dalam gelung ni. Gelung utama ni, kita keluarkan dia. Kita keluarkan ikut belakang. Okey? Dah siap. Okey, dah siap bunga geti. Boleh nampak tak? Okey, saya ulang balik. Kita pergi kepada tadi. Ini buku sila, betul? Okey, ini adalah buku sila. Dia boleh gerak-gerak ni. Ini adalah buku sila. Okey, sekarang ni kita nak tukar daripada buku sila, kita nak buat bunga geti. Cara dia mudah saja. Cikgu twistkan. Okey. Twistkan ni, kalau nak mudah, yang pendek tu cikgu letak atas. Okey. Sebabnya yang pendek ni kita nak tolak masuk dalam gelung. Okey. Sebab kalau panjang, yang panjang nanti cikgu nak cari tu bawah tu. Nak cari, nak masukkan gelung jauh pula kan. Okey. Jadi yang pendek tu masukkan gelung. Okey. Dah siap bunga geti. Boleh? Bunga geti ni fungsi dia tadi apa? Nak menyambungkan 2 tali yang
berbeza saiz dan berbeza jenis lah. Okey, memang kemas. Cikgu tarik macam mana dia tak akan terlucut. Okey, ini bunga geti biasa. Kemudian kalau bunga geti berganda, okey, bunga geti berganda. Okey, berganda ni sebenarnya kita double lilit je. Okey, tadi kalau bunga geti biasa macam ni, kemudian kita lilit sekali, betul? Dekat sini kita lilit sekali. Okey, kalau berganda kita lilit lagi sekali. 2 kali lilit. Okey, 2 kali lilit. Kemudian barulah kita lalu belakang ni dan keluarkan balik. Okey. Dia dah siap berganda. Berganda dekat sini sebenarnya berganda ni. Ni. Okey, dia dah jadi 2. Nampak tak? Koyak pergi tunjuk kat lain. Dia jadi berganda. Itu je. Dekat sini masih sama. Cuma sini dia akan jadi 2 kali lilit. Okey, itu saja. Cara dia sama. Cuma kita lilit tu 2 kali. Dan sebenarnya bunga geti, cikgu just pastikan satu punca keluar kut belakang dan satu lagi keluar kut depan daripada gelung utama. Ni yang tali putih ni gelung utama. Okey, kita kena pastikan satu keluar belakang, satu keluar kut depan. Jadilah bunga geti. Okey, kalau lilit 2 kali, bunga geti berganda. Kalau lilit sekali, bunga geti biasa. Okey, guna bunga geti tadi saya dah bagi tahu. Fungsi dia adalah untuk menyambungkan 2 tali yang berbeza saiz atau berbeza jenis lah. Okey, dia akan jadi memang sangat grip, memang sangat kuat, dia takkan terlucut. Okey, itu bunga geti. Okey, kita dah belajar 2 dan 4 yang minggu lepas. Okey, last kali saya nak tunjukkan satu lagi ikatan adalah simpul pulih. Okey, simpul pulih ni katakan cikgu ada satu tali yang sangat-sangat panjang. Okey, dan kita nak guna tali ni hanya pendek je. Kita nak guna pendek, nak guna sikit je. Kalau cikgu potong, sayang. Okey, kalau dekat rumah tak ada masalah lah. Tapi kalau kita masuk dalam hutan contohnya, tali ni biasa kadang-kadang kita memang sangat memerlukan tali yang panjang. Jadi bila masa kita nak guna tali tu, kita nak guna pendek saja, kita jangan potong. Okey? Sebab kemungkinan kita perlukan tali yang sangat panjang nanti. Jadi kalau kita potong dah jadi pendek lah. Jadi macam mana kita daripada tali yang panjang tu, kita nak guna dengan yang pendek saja, dengan tali yang pendek saja. Okey, cara dia tali yang panjang tadi macam biasa, cikgu susun dulu. Susun kan. Okey. Sebenarnya yang simpul pulih ni pun, kalau cikgu ada tali banyak kat rumah yang dah terburai, cikgu boleh guna ikatan ni supaya dia kemas lah. Okey, ini contoh. Okey, kita dah susun, dah jadi macam ribbon kan. Tapi pastikan satu punca sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri. Okey. Cara dia mudah saja. Sekejap saya looskan biar dia panjang sikit supaya mudah lah saya nak tunjuk. Okey, katakan tadi tali panjang kan saya tarik kan. Sekarang dah tinggal pendek ni je. Banyak ni je yang kita nak pakai contohnya. Panjang ni je kita nak pakai. Jadi cara dia mudah cikgu. Okey, yang ni. Okey, ada 2 cara. Sama ada cikgu belik. Okey, saya tunjuk dekat sikit. Ni kan. Tadi kita belik semua ni. Okey, dan kita masuk dekat sini. Okey, kita masuk dekat yang utama tadi. Dah siap. Sebelah. Tinggal lagi sebelah. Sebelah lagi cikgu boleh buat cara tadi belik ataupun saya tunjuk cara mudah. Okey. Ni kan punca tu. Okey. Cikgu buat gelung. Nampak tak? Gelung. Kemudian nampak tak gelung ni? Cikgu masukkan semua. Dan cikgu tarik. Okey. Dah siap. Nampak Dah jadi tali yang pendek. Kita dah boleh guna. Cikgu tarik, dia takkan jadi panjang balik. Okey? Kita dah boleh guna dah macam ni. Dah boleh guna sepanjang ini. Tali daripada yang panjang tadi, dia dah jadi sepanjang ini. Sependek ini. Okey? So, boleh guna tali macam ni. Boleh ikat. Tak ada masalah. Cikgu tarik kuat pun dia takkan loose dah. Okey? Dia takkan tiba-tiba terburai. Contohlah cikgu naik. Katalah tali ni cikgu nak buat buayan ke apa kan. Okey? Bila cikgu duduk tu, dia tak akan terburai. Jangan risau. Tak akan terburai. Okey, kalau nak selamat lagi, katalah nak selamat lagi, dia ada lagi satu ikatan sebenarnya. Nanti saya tak bagi tahu lagi. Nanti saya bagi tahu. Okey, dengan cara sebenarnya kita masuk dalam ni. Okey, yang punca tadi kita cuma gelung je.
Okey, manalah tahu cikgu tak percaya kan? Ya ke? Boleh ke? Kukuh ke? Kan tak percaya. So cikgu masukkan je dalam semua-semua ni. Semua-semua. Semua tu dan tarik. So dia lebih selamat lah. Okey. Cikgu buatlah macam mana? Memang takkan terbuka. Jangan risau. Okey. Hai Liza. Terima kasih menonton. Okey, dia tak akan terbuka. Tak akan. Jangan risau. So, tali kita yang panjang tadi dah selamat tanpa dipotong. Kita dah boleh guna dengan pendek. Dengan, macam mana nak cakap ayat tu? Dengan kepanjangan yang pendek tu. Gitulah. Payah juga bahasa Melayu ni. Okey? Kita boleh guna dengan panjang berapa yang kita nak. Okey. Jadi itulah. Kita dah belajar 3. Salah satu tadi, tali ni, kegunaan dia untuk pendekkan tali yang panjang. Ataupun saya suka guna ni untuk simpan tali pun boleh. Sebab dia kemas, dia tak terburai lah. Kita boleh simpan macam tu. Okey. Selain daripada tu, kita boleh juga gunakan ni untuk memperkukuhkan tali. Katalah tali tadi, tali yang panjang tadi tu, ada part of tali yang rosak. Okey, yang rosak dan hampir putus. Okey, jadi yang dekat part yang rosak dan hampir putus tu, cikgu boleh susun macam tadi tu kan. Susunlah dua saja dah cukup. Okey, kemudian kita gunakan simple pulih, dia dah jadi tali yang sangat kukuh sebenarnya. Okey, tak payah risau nak putus. Kalau dia putus satu, dia masih ada lagi 2 contohnya. Kalau dia banyak-banyak ni, contoh ni ada banyak-banyak kan. Okey, satu ni ada yang rosak. Okey, jadi cikgu tak perlu risau. Okey, sebab dia memang kukuh lah, memang selamat. Okey, takkan putus, jangan risau. So, dia grip lah. Okey, jadi itulah 3 ikatan yang saya ajar. Okey, jadi cikgu boleh buat dengan anak murid nanti. Okey, yang pertama kita ada buku sila. Okey, yang kedua kita ada simpul manuk. Okey, simpulan manuk. Yang ketiga kita ada angka 8. Yang keempat saya ajar lilit balak. Okey, yang tu minggu lepas, 4 ikatan minggu lepas. Okey, yang kelima hari ini kita dah belajar bunga geti biasa. Okey, kemudian saya dah ajar yang keenam bunga geti berganda, dan seterusnya yang terakhir tadi kita dah belajar simpul pulih. Okey, jadi cikgu dah ada 7 dan sebenarnya cikgu dah belajar 8, iaitu simpul mati satu lagi. Ikat mati. Jadi dah banyak dah aktiviti cikgu boleh buat untuk anak murid. Okey. So, semoga bermanfaat lah. Dan kalau ada persoalan atau nak dapatkan apa-apa info ke apa, atau mungkin nak dapatkan modul ke apa, nanti boleh PM saya lah. InsyaAllah saya bantu. Okey, berkenaan dengan ikatan ni lah. Okey, jadi stay tune. Minggu depan kita akan sambung lagi ikatan yang lain pula. Ikatan yang lebih susah lah. Okey. Contohnya kita ada ikatan pengail, ikatan belit lucut. Belit lucut ni pencuri suka. Okey. Sebabnya dia boleh panjat. Kemudian tali tu bila dia, contohlah dia dah turun, tali tu dia boleh main tarik. Saya suka sangat belajar ikatan belit lucut tu. Okey. Nanti dia boleh tarik sampai bawah. Kan tali tu terlepas je. Okey. Tak payah, bukan ikat mati. Tak perlu ikat mati atas pokok tu. Okey. Tali tu boleh pakai balik. Itu beberapa ikatan next lah minggu depan. Okey. Saya akan buat berkenaan koko ni sekali seminggu saja. Iaitu setiap hari Isnin. Sepatutnya petang, pukul 6 petang. Tapi macam tadi, 6 petang tadi, dekat sini bunyi macam ribut. Tapi akhirnya tak hujan pun. Kan dengan guruh, dengan ributnya, saya takut ada gangguan internet. Jadi saya tunda ke malam lah. Okey, jadi untuk selepas ni, setiap 6 petang. Setiap hari sebenarnya saya ada live. Tapi live yang berbeza. Sentiasa berbeza. Okey. Jadi untuk perkongsian berkenaan co-curriculum ni, setiap hari Isnin petang. Kenapa saya buat Isnin petang? Supaya cikgu boleh belajar dulu. Supaya cikgu boleh buat untuk anak murid cikgu next hari Selasa kan, ada co-curriculum Selasa ataupun Rabu. Okey, jadi semoga bermanfaat lah. Sekian saja daripada saya, Cikgu Suzy Salem daripada Kemaman Terengganu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey.